Kajian sosial ini adalah daripada kumpulan 3 yang bertajuk Tahap Pemahaman dan Penghayatan Jati Diri Bahasa Melayu dalam Kalangan Pelajar. Dengan ini diperkenalkan ahli-ahli penyelidik. Satu, pernyataan masalah. Terdapat dua pernyataan masalah. Yang pertama, pelajar IPT di Malaysia ni lebih diterapkan penggunaan bahasa Inggeris dalam pembelajaran dan tugasan mereka. Yang kedua, mereka juga terdedah dengan penggunaan bahasa Inggeris melalui media sosial berbanding bahasa Melayu. Jadi disebabkan masalah seperti ini, bahasa Melayu menjadi semakin pudar dalam kalangan pelajar. Dan ini menjadi punca kenapa perlu dikaji tentang penggunaan bahasa Melayu di kalangan pelajar. 2. Objektif kajian. Seterusnya, kita akan masuk kepada objektif kajian. Kajian sosial ini dikhususkan kepada isu tahap pemahaman dan penghayatan jati diri bahasa Melayu dalam kalangan pelajar. Ia secara tidak langsung dapat memperlihatkan tahap kebolehan komunikasi sosial dalam kepelbagaian budaya di Malaysia. Dan terdapat dua objektif yang kami sertakan. Yang pertama adalah mengenal pasti tahap pemahaman jati diri bahasa Melayu dalam kalangan pelajar. Objektif ini tertumpu kepada pengetahuan berkaitan bahasa Melayu keseluruhan pelajar di Malaysia. Objektif yang kedua pula adalah mengenal pasti tahap penghayatan jati diri bahasa Melayu dalam kalangan pelajar pelbagai kaum di Malaysia. Objektif kedua ini pula tertumpu kepada praktis harian berkaitan bahasa Melayu para pelajar. 3. Isu-isu semasa. Saya akan menerangkan isu-isu yang digunakan bagi kajian sosial kami. Isu yang pertama dipetik daripada Sinar Harian, Bahasa Kurang Sopan Ubah Cara Komunikasi, ditulis oleh penulis Haryati Arifin. Berdasarkan artikel ini, kita dapat tahu bahawa komunikasi menggunakan bahasa yang kurang sopan dan tidak berhemah semakin kerap dilakukan oleh pelajar-pelajar. Setengah golongan ini menganggap menggunakan perkataan tidak sopan dan tidak berhemah itu seolah-olah boleh diterima pakai untuk disebut dalam perbualan harian ataupun ketika bergurau. Seterusnya dipetik daripada artikel Malaysia Kini, Bahasa Melayu Dipinggirkan Bangsa Sendiri, yang ditulis oleh Yusof Ghani. Berdasarkan artikel tersebut, bahasa Melayu mempunyai keupayaan untuk menjadi lemah jika tidak diselaraskan perkembangannya dengan perkembangan sains dan teknologi. Selain itu, terdapat beberapa pandangan yang menyatakan bahawa bahasa Melayu tidak mempunyai keupayaan untuk dijadikan sebagai bahasa ilmu. Pandangan ini adalah tidak benar sama sekali, kerana terdapat banyak cendekiawan yang dilahirkan dengan bahasa Melayu sebagai teras. Tambahan pula, bahasa Melayu pernah dijadikan sebagai lingua franca dan telah ada di dunia sejak beribu tahun yang lalu. Isu terakhir telah dipetik daripada artikel Sinar Harian, Nafas Baru Bahasa Melayu, yang ditulis oleh Haimi Hashim. Berdasarkan artikel tersebut, bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa penghantar bagi segala urusan rasmi kerajaan. Hal ini telah dipinda di bawah Akta Bahasa Kebangsaan 1963-67 yang telah digubal di bawah Perkara 152 Perlembagaan Malaysia. Namun begitu, akta ini hanya langkah pada namanya sahaja kerana Akta Bahasa Kebangsaan tidak cukup kuat untuk mentabatkan bahasa Melayu walaupun mendapat perlindungan daripada Perlembagaan Persekutuan. 4. Dapatan kajian. Kami telah memperolehi data daripada 56 orang responden. Antara data yang diperolehi ialah daripada data pertama, iaitu data bahagian pemahaman. Sebanyak 50 orang responden yang menggunakan bahasa Inggeris dalam tetapan akaun media sosial mereka, dan selebihnya sebanyak 10 orang responden menggunakan bahasa Melayu. Dari data bahagian kedua pula, iaitu bahagian penghayatan, kami mendapati bahawa majoriti rakyat Malaysia lebih selesa bertutur dalam bahasa Melayu berbanding dengan bahasa lain. Sebanyak 54 orang responden yang bersetuju dengan pernyataan ini, dan selebihnya sebanyak 2 orang responden yang tidak bersetuju. Hal ini menunjukkan majoriti rakyat Malaysia lebih gemar menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan walaupun berkomunikasi dengan bangsa lain seperti China dan India. 5. Kesimpulan.
Kesimpulannya, berdasarkan kajian yang telah dilakukan, jelas menunjukkan bahawa pentingnya elemen jati diri ini untuk diberi penekanan dan juga dipupuk dalam diri seorang pelajar bagi semua kaum di Malaysia. Hal ini dapat memastikan pendidikan negara menjadi lebih baik. Selain itu, ibu bapa dan juga guru mempunyai peranan yang penting dalam membentuk anak dan pelajar untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi dari mereka kecil lagi agar mereka fasih dan tidak lupa akan bahasa kebangsaannya. Umpama pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sekian, terima kasih.